semua, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, petang dan malam. Okey, bertemu kembali di Hafid Acak Channel. Okey, hari ni saya nak kongsikan pasal lokasi pernikahan. Okey, untuk mana-mana pengantin yang bakal mendirikan rumah tangga, lokasi pernikahan ni sebenarnya actually terpulang pada you all. Mana-mana pun okey, mana-mana pun menarik. Okey, fotografer ni dia tak kisah, videografer pun dia tak kisah. Mana-mana dia orang ikut je. Kreativiti ikut dia orang, okey. Tetapi kalau nikah di rumah atau di masjid, okey, dia ada beza dia sikit lah. Okey, saya cerita pasal nikah di masjid dulu. Okey, nikah di masjid, okey, kelebihan dia adalah ruang, okey. Ruang amat besar, luas, selesa, okey. Bila cerita pasal ruang ni, sebab apa? Kita bila cerita pasal ruang, pernikahan tu dihadiri oleh ramai tetamu, betul tak? Kan? Maknanya kalau buat dekat masjid, you all boleh jemput kapasiti yang banyak sikit lah, yang ramai sikit. Sebab masjid kan dia boleh isi ramai orang kan. So bila ramai orang, bila tempat tu luas, ruang tu luas, dia memberi bonus kepada semua orang yang datang, termasuk pengantin. Okey, taklah berlaga bahu. Bila you all angkat dulang hantaran tu, taklah bergasak-gasak dekat dalam masjid tu kan. Sememangnya tak akan berlaku perkara tu. Sebab masjid tu luas, besar, dan tempat located barang-barang hantaran tu pun you all boleh letak mana-mana yang you all rasa sesuai dalam kawasan masjid tu. Tetapi biasanya barang hantaran tu diorang letak dekat tempat-tempat yang berdekatan dengan upacara pernikahan tu berlangsung lah. Okey, itu satu. Yang keduanya, bila kawasan tu luas, besar, selesa, okey, ini memberi bonus juga kepada pengantin. Maknanya pengantin akan rasa lebih selesa, rasa nervous tu akan berkurangan setidak-tidaknya kan. Yang pengantin lelaki tu pengantin lelaki tu utamanya dia akan rasa cozy, sejuk kan. Kalau masjid tu ada aircon lah. Kalau biasanya kebanyakan masjid sekarang semua ada aircon kan. So bila dalam keadaan yang tenang, dia dapat salam akad dan nikah tu dengan Tok Kadi tu mudah, selesa, berjalan lancar, insya-Allah dipermudahkan kan. Bila kita berada dalam keadaan yang selesa, tak gementar, panas, melekit ke, peluh-peluh ke, tak ada perkara macam tu tak akan berlaku. Okey, itu keduanya lah. Yang ketiga, kalau you all nikah di masjid, keberkatan masjid tu kita pun dapat juga. So maknanya kalau kita dekat tempat yang suci, tempat yang kita beribadah, tempat ramai orang beribadah, tempat orang solat kan, berdoa, semoga-moga pernikahan kita tu mendapat keberkatan daripada tempat-tempat suci seperti ini kan. So maknanya kalau nikah di masjid ni, kelebihan dia adalah yang saya masukkan itulah. Okey, lagi satu, kalau saya nak bagi tips lah kan, kalau lah you all pergi ke nikah di masjid, sebelum you all hari pernikahan tu, kalau boleh lah, pengantin terutamanya lah, okey, pengantin tu kalau boleh pergi dulu masjid tu, ambil dulu gambar sekitar masjid. Okey, ambil gambar tempat nikah, contohnya kalau ada, kalau kadi dah beritahu kawasan sekitar masjid, tangga masjid, gambar daripada luar masjid, tempat parking masjid kan, kawasan-kawasan sekitar masjid tu. Ambil gambar tu, WhatsAppkan kepada saudara mara, dan WhatsAppkan location masjid. Okey, bagi memudahkan semua orang. Jadi bila diorang dah tengok, janganlah banyak-banyak, sikit-sikit je kan. Petik dulu, bagi pada saudara mara, jadi diorang dah tahu masjid tu dekat situ, suasana masjid tu dekat situ. Kalau masjid tu cantik apa semua, diorang dah boleh prepare, nanti nak bergambar dekat masjid lah, apalah semua kan. Masjid biasanya kebanyakan masjid sekarang ni dah cantik-cantik dah semua, moden-moden dah semua. Okey, dan paling penting, WhatsApp pada fotografer. Mustahak, okey, mana tahu kok fotografer you all tak pernah shoot dekat masjid tersebut kan. Maknanya bila dia dapat gambaran secara kasar masjid yang you all shoot tu, yang you all ambil gambar tu, pakai handphone pun tak apa dek, WhatsApp pada fotografer atau videografer, diorang mendapat sedikit sebanyak info pasal keadaan masjid tu, seni banner dia macam mana, architecture dia macam mana. So bila kami sebagai fotografer dapat nampak secara kasar dulu, kita mungkin idea tu akan datang dulu tau, sebelum kita shoot kan. Maknanya kita boleh set, okey, ni kalau tangga ni cantik, shoot dekat sini. Okey, kalau kubah masjid ni cantik macam ni, angle-nya dekat sini macam tu. Itu salah satu kelebihan kalau you all pergi reki dululah, pergi check dulu kawasan masjid tu. Itu bonus pada untunglah kalau fotografer tu dapat klien macam tu. Saya rasa you all sepatutnya kena macam tu, seeloknya lah pergi dulu tempat tu. Okey, itu saya nak cerita pasal masjid. Okey, saya nak cerita pasal nikah dekat rumah pula. Okey, nikah dekat rumah ni pun ada kelebihan dia juga. Okey, pertama sekali kelebihan dia, you all dapat kumpulkan semua saudara mara dalam satu tempat.
Okey, tanpa keluar pergi mana-mana, tanpa leceh-leceh nak bersiap-siap bekerja-kerja cari parking apa tak. Maknanya semua saudara mara dah berkumpul dekat situ, terutamanya pihak perempuan lah. Kan maknanya dia punya makcik, pakcik semua of course dah ready dah dekat rumah tu sehari atau 2 hari sebelum. Betul tak? Kan suasana kekeluargaan tu akan timbul kan sebab dekat rumah sendiri kan. Okey. Keduanya, you all boleh buat pelamin dekat rumah. Kalau ada ruang yang besar ataupun sempit, kalau katalah ruang tu sempit, you all buat mini pelamin pun boleh. Kan sekarang ni macam-macam design pelamin ada. Macam-macam, cantik. Kadang-kadang yang kecil-kecil pun boleh jadi cantik. Kan? Kreativiti tu semua kreativiti daripada bridal lah. Kan pelamin ni bukan apa. Okey, you all bukanlah nikah dekat atas pelamin. Tidak, maknanya pelamin tu adalah untuk menampakkan background pernikahan, untuk bergambar masa selepas menikah bersama keluarga. Kita boleh bergambar di pelamin kan. Dan of course kita nak ambil gambar you all berdua dekat pelamin. Okey, senario pernikahan di rumah dia agak berbeza sikit dengan di masjid. Okey, senario dia rumah kan dia punya tempat kan agak sempit kan, kadang-kadang tu cram kan, tapi itu sebenarnya tak ada masalah pada fotografer atau videografer. Okey, kebiasaannya bila selesai je sesi akad dan nikah tu, biasanya kadi akan minta pengantin salam pengantin perempuan, salam pengantin lelaki dekat situ juga, bukan dekat atas pelamin tau, dekat lantai rumah tu juga, dekat bawah tu juga. Okey, tapi kita kadang-kadang kita menghormati kadi kan, kita tak payahlah nak suruh dia pergi dekat pelamin dulu, relax dulu. Okey, buat dulu apa kadi suruh buat dekat bawah tu, tengah bersila tu. Okey, selesai dia dah buat bersila tu, dah selesai je upacara apa-apa dekat bahagian bawah yang kita semua tengah bersila tu. Okey, kadi keluar makan, dia pergi keluar pergi makan ke apa, kita fotografer akan panggil pengantin semula ke pelamin. Okey, untuk ulang semula sesi sarung cincin, sarung gelang. Okey, yang mana tadi kita dapat angle yang sempit-sempit dengan ada ramai orang tu kan. Okey, kita ulang balik dekat pelamin. Okey, ulang balik di pelamin sesi salam pengantin perempuan dan pengantin lelaki, sarung batal air semayang, sarung cincin, penyerahan mas kahwin. Kita akan ulang balik supaya kita dapat momen-momen yang kemas, yang cantik dalam gambar tu. Faham kan? Dan yang paling penting sekali, kita dapat posisi pengantin berdua dekat pelamin. Dan of course lah saudara mara sebelah lelaki, belah perempuan bergambar dekat pelamin bersama dengan pengantin kan. Okey, itu kelebihan di rumah lah, kita boleh buat pelamin. Maknanya pelamin ni adalah bonus kepada semua orang. Semua orang akan dapat benefit daripada pelamin tu kan. Bukan untuk pengantin je, untuk semua orang. Untuk saudara mara selfie-selfie, untuk keluarga yang lain bergambar dengan keluarga mereka sendiri dekat pelamin. Kan seronok kan macam tu. Itu kelebihan keakrapan kalau buat dekat keakrapan kekeluargaan tu timbul dekat situ kan. Dia orang boleh duduk lama macam tu. Okey, lagi satu kelebihan nikah di rumah. Okey, ini memberi sentimental value kepada si pengantin lah. Maknanya mungkin pengantin dibesarkan di rumah tu, dia rasa macam dia nak nikah juga dekat rumah tu. Dia nak menjadi sejarah hidup dia adalah bernikah di rumah tu. Maknanya dia boleh cerita dekat anak-anak dia mungkin. Suatu hari nanti dia boleh cakap, okey, ni tempat mami nikah di rumah ni kan. Rumah nenek macam tu contohnya kan. Okey. Itu saja saya rasa yang untuk dikongsi hari ni. Semoga bermanfaat. Okey, saya akan kongsikan tips-tips yang lain di video yang akan datang. Okey? Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.